Selamat malam, salam sejahtera. Ini aku nak sampaikan kepada kamu semua apa sebenarnya yang berlaku di dalam Istana Negara hari ini berkaitan dengan konflik di dalam melantik Perdana Menteri. Rupa-rupanya di Istana Negara hari ini, Agong sebenarnya telah mencadangkan untuk penubuhan kerajaan PH dan PN yang dikatakan sebagai kerajaan perpaduan. Namun demikian, Muhyiddin menolaknya. Nampaknya Muhyiddin memang sungguh-sungguh nak menjadi Perdana Menteri, meskipun sebelum ini beliau telah pun dicop oleh Barisan Nasional melalui Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri yang gagal, kerajaan yang gagal. Tetapi Muhyiddin Yassin bersungguh-sungguh nak pula menjadi Perdana Menteri buat kali yang kedua. Mahu menandingi mungkin kejaguhan Tun Mahathir Mohamad yang juga pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali. Kali ini dia pula mahu sangat jadi Perdana Menteri yang kedua kali pula. Apabila Muhyiddin Yassin menolak cadangan Agong, ini cadangan daripada yang di-Pertuan Agong. Agong mencadangkan supaya diwujudkan kerajaan perpaduan dengan menggabungkan PH dan PN, tapi Muhyiddin tak setuju. Tepat 6.50 petang sebentar tadi, pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mendedahkan yang di-Pertuan Agong mencadangkan kerajaan campuran antara PH dan PN. Bagaimanapun katanya, PN telah membuat keputusan dari awal untuk tidak bekerja sama dengan PH. Apa tujuan sekalipun tak setuju, kata Muhyiddin. Muhyiddin juga berkata dia menandatangani surat tidak bersetuju dengan pembentukan kerajaan perpaduan. Inilah pendirian kami, kata Muhyiddin, katanya ketika pemberita menyoal beliau. Selain daripada itu, saudara-saudari sekalian, pada malam ini, sekali lagi Barisan Nasional akan bermesuarat disahkan oleh Timbalan Presiden MIC yang mungkin akan membincangkan tentang bagaimana mereka dapat membantu menyelesaikan kemelut ini. Adakah esok kita akan melihat perubahan ataupun ada lagi U-turn daripada Barisan Nasional sebelum ini? Mereka telah mencadangkan ataupun telah membuat keputusan bahawa mereka kekal sebagai pembangkang, ataupun esok kita akan lihat Barisan Nasional akan buat U-turn dan tiba-tiba pula menyokong salah satu daripada parti gabungan yang kuat ini, antaranya Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan. Saudara-saudara sekalian, Istana Negara memerintahkan ahli parlimen besok untuk menghadap, yaitu semua 30 ahli parlimen Barisan Nasional. Dengan ini, maka akan diketahui siapa yang akan menyokong Muhyiddin dan siapa yang akan menyokong Anwar Ibrahim. Istana Negara memerintahkan ahli parlimen Barisan Nasional menghadap esok untuk proses menentukan Perdana Menteri yang ke-10. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Ahmad Fadil Samsudin mengatakan bahawa sesi menghadap pagi esok itu supaya yang di-Pertuan Agong dapat membuat keputusan bagi melantik seorang ahli Dewan Rakyat pada hemat baginda yang mungkin mendapat kepercayaan majoriti. Seramai 30 orang wakil rakyat BN diperintah menghadap Agong esok. Seri Paduka Baginda mengajak rakyat bersama mendoakan agar negara dan rakyat sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada sebarang bentuk bencana dan musibah. Perkembangan ini selepas pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dan pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin diperintah menghadap selepas Istana Negara mendapati tiada ahli Dewan Rakyat mempunyai sokongan majoriti. Dalam kedudukan sekarang, PH mewakili wakil rakyat terbanyak, iaitu sebanyak 82 orang berbanding 73 orang Perikatan Nasional. Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob mendedahkan BN tidak menyokong PH maupun PN untuk membentuk kerajaan dan akan kekal sebagai pembangkang. Saudara-saudara sekalian, sekiranya Muhyiddin Yassin terus berkeras untuk tidak bersetuju dengan kerajaan perpaduan yang dicadangkan oleh Agong ini, maka kalau kita membentuk kerajaan minoriti, ini adalah rekod Malaysia, di mana kerajaan dalam bilangan yang sedikit, pembangkang pula yang paling banyak.
Kerana jika Barisan Nasional tetap sebagai pembangkang bermula esok, maka mereka akan bergabung sebagai pembangkang bersama dengan Perikatan Nasional sebagai satu sekutu yang paling banyak pembangkang. Kecualilah GPS atau JRS Warisan dan yang lain bergabung dengan PH. Tapi nampaknya itu tidak akan berlaku pada hari esok. Tapi sebelum itu, Anwar juga telah pun mendedahkan apa isi kepada perjumpaan beliau dengan Yang di-Pertuan Agong. Anwar kata dia putuskan atau dia telah mendedahkan secara sahnya. Anwar kata tiada keputusan siapa Perdana Menteri buat masa ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan agar perlu ada kesepakatan dan kerjasama dari semua pihak untuk membentuk kerajaan yang kukuh dan inklusif dari segala aspek termasuk ekonomi. Menurut pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, setakat ini masih belum ada keputusan berhubung calon yang layak menjadi Perdana Menteri ke-10 dan pembentukan kerajaan baharu. Tuanku menitahkan untuk menghadap baginda bagi menyampaikan pandangan bahawa perlu ada kesepakatan kerjasama semua pihak supaya kesepakatan itu kukuh dan boleh tumpu perhatian dan kebijakan rakyat dan memulih ekonomi, kata Anwar Ibrahim. Kerajaan yang ditubuhkan kelak harus mewakili semua pihak, semua kaum dan wilayah. Dalam erti kata sebenar, inklusif, kata Anwar dalam sidang media selepas selesai menghadap Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara pada Selasa. Jelas Anwar, beliau juga telah memberikan beberapa pandangan kepada baginda. Justru, sedikit masa diperlukan oleh pihak Istana Negara untuk membuat pertimbangan sebelum keputusan muktamad dibuat oleh Al-Sultan Abdullah berdasarkan kebijaksanaan dan hemah baginda. Saudara-saudara sekalian, yang kita perlu lakukan sekarang ialah kemari kita memberikan sedikit masa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mencari Perdana Menteri yang terbaik dan membentuk kerajaan yang terbaik untuk negara kita. Saya percaya yang akan dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong ialah kerajaan yang terbaik. Buat masa ini tidak timbul persoalan untuk membentuk kerajaan minoriti, kata Anwar Ibrahim. Kerajaan yang ditubuhkan sepatutnya mewakili semua kaum dan semua wilayah. Ini bermakna inklusif. Saya bersyukur dan mengalulukan semangat kerajaan perpaduan yang kebetulan juga pernah disebut oleh Anwar semalam. Jadi saya telah menerima pandangan baginda untuk memberi kita sedikit masa dan memberi pertimbangan serta kebijaksanaan untuk memutuskan perkara ini. Ketika ditanya sama ada dia adalah Perdana Menteri sementara, Anwar berkata tiada keputusan setakat ini. Ditanya mengenai jawatan Perdana Menteri, Anwar berseluruh dan bergurau, sekarang ada kekosongan dan ia dibuka untuk permohonan. Bagi kami, nama yang dikemukakan ialah Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.